فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Lalu kami tidurkan mereka dengan lenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangan. Ini sekali lagi kita perlu berhenti di sini. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu belaka. Maklumat yang ada dalam ilmu Allah detail tentang Ashabul Kahfi. Tapi kenapa Allah tak sebut? Fadarabna ala azanihim fil kahfi salasumi'atis sinin. Tujuhnya kita kata 300 tahun, 300 lebih. Kalau Tuhan sebut, tak mikir dah kita. Bila Tuhan tak sebut, Tuhan kata sinina adada, beberapa tahun yang banyak bilangannya, bukan setahun dua ni. 300 tahun. Ya Allah, panjangnya. Tapi walau macam mana pun Allah tak sebut tentang bilangan tepat. Tadi tak sebut tepat di mana mereka, bila tarikh, bilangan juga, bilangan tahun dia tidur juga tidak disebut. Kenapa? Jadi kenapa ni menariklah para jemaah sekalian untuk kita kaji. Untuk kita kaji, kita selidik, kita tadabbur, biar kita yang dapat mengetahui apa sebab, apa rahsia. Baru kita rasa oh begini. Tapi kalau tahu belakang dah relax, tak ada orang nak nanya khabar. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Sedak tidur, bangun Ashabul Kahfi. Kalau orang tidur kuat ke dalam kelas ke dalam mana, kita boleh panggil dia Ashabul Kahfi. Sebab apa Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 300 tahun. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka tidur dalam gua itu. Maka di sini timbul hizbaini, ay al-fariqainil mukhtalifaini, dua kumpulan yang berbeza pandangan tentang tempo Ashabul Kahfi tidur. Mari kita tengok nota kita, nota 713. Yakni dengan kiraan yang tepat itu akan mengetahuilah mereka kadar masa yang demikian lanjutnya. Lama 3 kuru hilang ni, beratus tahun yang di dalamnya Allah Ta'ala peliharakan mereka dengan tidak makan dan minum. Makan dok, minum dok, tapi boleh hidup. Ini kuasa Allah. Dan diselamatkan dari angkara musuh. Musuh mari tak kacau dia. Gua comel. Katanya yang tidur tu, pemuda yang tidak dalam gua, hak jaga pintu gua siapa dia? Kalbuhum, anjing mereka. Anjing duduk lepak situ, mata jelek. Jadi buat dia ni tidur dengan mata jelek belakang ni. Nanti kita ada ayat lepas pada ni. Mata dia jelek, kalau orang tengok tak nampak tidur, orang tak kacau lah. Kita ni kalau tidur mata jelek, bahaya. Dia kata tak tidur tu, kawan tu tidur. Mana di dalam peristiwa tersebut Allah Ta'ala peliharakan mereka dengan tidak makan dan minum, dan diselamatkan mereka dari angkara musuh supaya mereka makin bersyukur dan beribadat dengan ikhlasnya kepada Allah. Ini dipanggil objektif. Tujuan ayatnya di situ. Baik, dalam ayat yang kita baca ni,
ada beberapa fawaid ataupun faedah yang kita nak ambil. Sebab apa? Am hasibta an ashabal kahfi. Ayat ini iaitu satu sentuhan maklumat kepada akal kita tentang sibuk berfikir dengan benda yang ajaib. Duk mikir. Pasal itulah setengah orang ni tak puas hati. Ustaz, carilah maklumat. Biarlah daripada sumber Israiliyat pun. Pemuda Ashabul Kahfi ni berapa umur dia? Waktu dia tidur tu kan berapa umur dia? Cek belakang. Pas pula rupa dia comel ke uduh, putih ke hitam, anjing dia pula lagu mana. Duk kaji kau ni tak ada faedah. Anna awlal itti'az bima fihi minal ibari wal asbab wal athar. Yang sepatutnya kita mengambil pengajaran daripada kisah ini, bukan nak mencipta kisah sendiri kepada Ashabul Kahfi. Tak ada lagi tak kita reka pula. Tak. Tak cukup riwayat sahih pergi cari Israiliyat kita kata tak. Cukup apa yang sudah ada. Madai dah untuk kita sibuk dengan pengajaran, sebab-sebabnya dan kesan kepada kehidupan itu. Sudah ada. Ya, pentingnya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat 13 nanti kita akan baca, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Man, dalam ayat ini juga tanda yang kedua, dalam ayat ini juga Allah SWT sebut secara direct iz awal fityatu ilal kahfi. Maknanya mereka telah berhijrah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kaum kerabat, meninggalkan kampung halaman, semata-mata kerana apa? Takut kepada fitnah dalam agama yang menyebabkan mereka pergi membawa diri. Kita pun kena ingat, kalau kita duduk di kampung ni terganggu agama kita, dikacau oleh orang, maka kita kena hijrah, membawa diri ke tempat yang lebih selamat. Allahu Akbar. Kemudian mereka juga telah menggunakan pendekatan berdoa kepada Allah, minta selamat. Kita sebagai seorang Muslim lebih lagi pada pendakwah ni kena banyak berdoa, banyak bermunajat kepada Allah, minta Allah selamatkan kita di dunia dan juga selamat di akhirat. Kemudian Tuhan sebut di sini, fadarabna ala azanihim. Lalu kami darabna ala azanihim. Azan makna telinga. Dalam terjemahan dia direct lalu kami tidurkan mereka dengan lenyaknya. Darabna ala azanihim, maknanya kami tutup telinga dia ni, tak dengar benda-benda. Pasal dia sedap tidur. Kita kalau tengah tidur dengar benda terkejut kita, dia tak dengar. Ini menunjukkan bahawa fadarabna tu menunjukkan lebihnya li'anhal jari'ah. Dia ni anggota tempat kita tidur. Manakala kita duduk jelek ni tak tidur. Bila Allah Ta'ala tutup telinga dia tu, tak dengar benda-benda, maka tidur dia pun sedap. Mana bukti tidur sedap? Dengar ni pelajar. Sabda Nabi SAW daripada hadis ini diriwayat oleh Ibnu Mas'ud dan dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Dan dikeluar oleh Bukhari Muslim. Nabi ketika disebut tentang seorang laki-laki yang tidur tak bangun solat subuh, Nabi kata apa? Zalika rajulun balasyaitanu fi uzunihi. Nabi kata, mengenallah laki-laki itu yang tidur tak bangun solat itu, dia telah dikencing oleh syaitan dalam telinga dia. Maknanya telinga itu besar.
Kita hari ni pun sama juga. Ramai orang kena kencing ke syaitan ni, dengar azan tak mari. Nya pacar kencing ke syaitan. Siapa dia tak mau dikencing oleh syaitan, mari masjid. Dengar azan mari, jangan tak mari. Ni dengar azan dengan tak azan serupa ya. Lennya marah ke azan pula, dia tak azan kuat azan kena marah bukan dia tu mari. Yang ke berapa? 4 dah. Iz awal fityatu ilal kahfi. Pemuda-pemuda pergi ke gua. Asyuban aqbalu lil haq. Kata ulama tadabbur, orang muda lebih senang menerima dakwah. Nak banding dengan orang tua-tua. Orang tua ni dia sebati dah. Dia nak tukar payah. Tapi orang muda ni masya-Allah, mereka masih lagi pemikiran dia muda, mereka boleh berfikir, yang menyebabkan ramai pemuda yang masuk Islam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga, ramai orang muda yang masuk dalam Islam. Baiklah. Allahu akbar. Yang seterusnya ulama tadabbur kata fadarabna ala azanihim, ini termasuk dalil kepada betulnya pandangan yang mengatakan bagi manusia itu ada karamat, ada kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Itu panggil karamat. Apa dia karamat ni? Kalau Nabi, tanda pelajar. Kalau dia seorang Nabi, kita panggil mukjizat. Kalau dia bukan Nabi, orang panggil karamat, kemuliaan. Jadi karamat kepada puan-puan pemuda Ashabul Kahfi ini, fa inna baqa'ahum 300 sanah bila afatin min a'zamil khawariq. Pemuda Al-Kahfi tidur 300 tahun tak rusak, sedar-sedar boleh pergi beli barang balik kedai. Ini termasuk dalam perkara ajaib luar biasa yang salah satu daripadanya cerita Nabi Musa ini. Apa ni? Cerita Ashabul Kahfi ini.